tanda iman yang ke-35, iaitu salah satu daripada tanda iman, amanah dan wajib menunaikan amanah kepada ahlinya. Ada dua di sini. Kalau diberi amanah, wajib kita tunaikan amanah. Dan yang kedua, kita memberikan amanah kepada orang yang berhak, orang yang layak. Itu juga salah satu daripada tanda iman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Tuan Nazir Fadil Tuan Haji Abdul Majid bin Maidin. Seterusnya yang kita hormati dan kita muliakan Tuan Imam kita Al-Mukarram Al-Fadil Ustaz Muhammad Zuhairi bin Muhammad Yusof. Seterusnya ahli jawatan kuasa Masjid Al-Falah, para alim ulama, tuan-tuan guru, muslimin, muslimat, yang kecil tak disebut nama, yang besar tak disebut pangkat dan jawatannya. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bersyukur kepada Allah, kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Malam ini tuan-tuan, pertemuan kita kali yang ke-12. Pertemuan kali yang ke-12 daripada kuliah Maghrib berkitab kita. Kitabnya Mukhtasar Syu'abul Iman lil Baihaqi, ringkasan cabang iman oleh Imam Al-Baihaqi. Dan pertemuan kali yang ke-12 pada malam ini kita akan masuk pada cabang iman yang ke-35, muka surat 64. Dalam kitab kita, muka surat 64, tanda iman yang ke-35, iaitu salah satu daripada tanda iman, amanah dan wajib menunaikan amanah kepada ahlinya. Ada dua di sini. Kalau diberi amanah, wajib kita tunaikan amanah. Dan yang kedua, kita memberikan amanah kepada orang yang berhak, orang yang layak. Itu juga salah satu daripada tanda iman. Ini kita bincang bab amanah, tuan-tuan. Kita tengok dulu dalil daripada Al-Quranul Karim sebelum kita melihat huraian. Apa kata Allah tentang amanah? Muka surat 65. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya, kepada orang yang layak memegang amanah tersebut. Dan sekiranya amanah ini diberikan kepada orang yang tidak layak, fantazirus sa'ah, maka kamu akan menantikan detik-detik kehancuran terhadap amanah yang diberikan. Tuan-tuan, kalau kita perhatikan kalimah amanah, kalimah iman, kalimah aman, ketiga-tiga kalimah ini berasal daripada tiga huruf yang sama. Alif, mim, nun. Amanah, iman, aman berasal dari tiga perkataan, tiga huruf yang sama. Alif, mim, nun. Apa perkaitan dia? Menguji iman, berikan amanah. Dan kalau dilaksanakan amanah, masyarakat akan jadi aman. Faham tak ni? Perkaitan tiga perkara ni. Kalau diberikan amanah kepada orang yang tidak sempurna iman, lalu amanah tidak dilaksanakan,
kesannya masyarakat tidak akan mendapat keamanan tersebut. Lalu apa yang Allah Ta'ala firmankan tadi? Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala amanah kepada ahlinya. Amanah itu berat, tapi pahalanya besar. Buktinya ataupun dalil beratnya amanah, sehingga Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat yang lain 72, Inna aradna al-amanata ala samawati wal-ard fa'abayna ahyahmilnaha. Allah Ta'ala kata, kalau aku tunjukkan, berikan amanah kepada bukit, maka bukit itu enggan memikul amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Amanah itu berat, tapi kalau dilaksanakan, ganjarannya cukup besar. Itu dalil yang pertama, tuan-tuan. Dalil yang kedua dalam bab amanah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala muka surat 65 lagi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falyu'addil ladzi tumina amanatah. Maka hendaklah orang yang dipercayai itu menyempurnakan amanahnya, dalam kurungan hutangnya. Tuan-tuan, kenapa amanah itu disebut sebagai hutang? Ada dua perkara yang tidak berhutang tetapi mengambil hukum hutang. Yang pertama janji, yang kedua amanah. Mana-mana orang yang tidak menunaikan janjinya di dunia, dia sedang berhutang dengan orang tersebut, dan orang itu boleh menuntut di padang mahsyar di hadapan Allah. Mana-mana yang diberi amanah tetapi tidak dilaksanakan amanah tersebut, dia sedang berhutang. Orang ramai akan menuntut hutangnya di hadapan Allah di padang mahsyar. Di padang mahsyar, dakwa-dakwi ini biasa je. Rakyat dakwa pemimpin, suami dakwa isteri, isteri dakwa suami. Sebab apa? Masing-masing nak melepaskan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ayat yang kita baca tadi, amanah dibuat kurungan hutang. Kerana apa? Kerana ia mengambil hukum hutang. Faham tak ni? Kalaulah kita diberi amanah jaga setakat USG 9 je, buntung kita. Sebab apa? Tidak ramai yang akan dakwa kita kalau tidak melaksanakan amanah tersebut. Kalau orang beri amanah kepada seseorang jaga sebuah negeri, satu negeri itulah yang akan cuba mendapatkan pahala dengan mendakwa orang ni tak laksanakan amanah di padang mahsyar. Kalau dia jaga satu negara, ramai yang kenal dia, lalu seramai itulah di padang mahsyar cuba menuntut di hadapan Allah. Ya Allah, dia pernah berjanji kepadaku. Ya Allah, dia pernah diberi amanah tapi tidak dilaksanakan amanah. Datang kami di padang mahsyar ingin menuntut kembali hutang kami di hadapanmu, ya Allah. Sebab apa? Sebab manusia ingin melepaskan diri di hadapan Allah dengan cuba memufliskan orang lain dengan mendakwa orang lain. Faham tak ni? Biasa kita dengarkan hadis muflis. Dia bawa banyak pahala salat, banyak pahala zakat, banyak pahala haji, tapi di hari akhirat dia jadi muflis. Sebab kerana didakwa oleh orang lain, salah satunya amanah yang tidak dilaksanakan. Faham tak ni, tuan-tuan? Lalu berhati-hati dalam kita diberi amanah, laksanakan amanah tersebut. Tuan-tuan, ulama memperincikan amanah ini dia ada 4 jenis. Ni kalau kita nak tulis sangat baik ni. Kategori-kategori amanah. Yang pertama, amanah kita dengan Allah dan Rasul. Ada amanah tak kita dengan Allah dan Rasul? Ada. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, La takhunullaha war Rasul. Jangan kamu sesekali mengkhianati amanah Allah dan amanah Rasul.
Apa maksud amanah Allah dan amanah Rasul? Kalau kita buka dalam tafsir, ia merujuk kepada mentaati perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu amanah kita. Sebab kita diciptakan, amanah kita diciptakan ini untuk beribadat, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis ataupun kategori yang pertama. Kategori amanah yang kedua, ana simpulkan secara ringkas. Yang kedua, amanah kepimpinan. Ketika mana ni? Kita jadi suami orang, kita jadi isteri orang, kita jadi pemimpin kepada orang. Itu dinamakan amanah kepimpinan. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun ar-ra'iyati. Setiap daripada kamu itu adalah pemimpin, dan pemimpin bertanggungjawab terhadap orang yang dia pimpin. Ini kategori yang kedua. Kategori yang ketiga, amanah dalam memberikan kepada yang hak dan layak. Ini amanah jenis yang ketiga. Amanah kita melantik seseorang ke jawatan tertentu, kepada posisi tertentu, kepada orang yang benar-benar layak. Itu amanah kategori yang ketiga. Dan amanah kategori yang keempat, amanah dalam bermesyuarat. Ini ramai yang tidak amanah dalam mesyuarat. Perkara yang dibincangkan dalam mesyuarat tidak sepatutnya dihebohkan di tempat lain. Tapi apa dia buat sekarang ni? Dia snap gambar siap-siap dah. Minit mesyuarat, dia hantar ke tempat lain. Nak melaga-lagakan orang. Dia tidak beramanah. Lalu dalam mesyuarat juga ia termasuk daripada kategori amanah yang perlu disimpan hanya kepada orang yang berhak saja. Itu 4 kategori, tuan-tuan. Amanah kepada Allah dan Rasul, amanah kepada kepimpinan, amanah dalam memberikan jawatan kepada orang yang layak, dan amanah dalam bermesyuarat. Dah. Kita baca dalil daripada hadis muka surat 65. Hadis daripada Abu Hurairah. Adab kita, tuan-tuan, bila menyebut nama sahabat, jangan pernah sesekali tidak memberi gelaran pada sahabat. Apa gelaran kepada sahabat? Radhiyallahu an. Allah redha pada sahabat tersebut. Abu Hurairah ni sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, sebanyak 5,374 hadis. Nombor 1 dia. Apa sabda baginda tentang amanah? Rasulullah sebut, Adil amanata ila man i'tamanak wa la takhun man khanak. Tunaikanlah amanah kepada orang yang memberi amanah kepadamu, dan jangan sesekali kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah ajar adab dia. Orang bagi amanah, selesaikan. Kalau orang khianat, jangan balas pengkhianatan tersebut. Jangan balas. Kalaulah ustaz itu ustaz yang amanah, lalu dia tidak gunakan ayat-ayat Al-Quran untuk menyenangkan hati pemerintah sekiranya pemerintah melakukan kesilapan. Kalaulah guru itu guru yang amanah, nescaya guru itu tidak akan memberi markah yang tidak layak, hanya ingin menyenangkan pengetua ataupun guru besarnya sahaja. Kalau suami itu suami yang amanah, maka dia tidak akan lepaskan tanggungjawab, dia tidak akan curang terhadap ahli keluarganya. Kalaulah peniaga itu peniaga yang amanah, nescaya dia tidak akan menipu dalam timbangan dan jual beli dalam kehidupannya. Iman, amanah, aman. Diberikan amanah, sempurnanya iman, masyarakat akan mendapat keamanan daripada pemberian tersebut. Dah. Dalil yang kedua daripada hadis, tuan-tuan, bab amanah lagi ni, hadis riwayatnya juga. Bila disebut riwayatnya juga, perawi yang sama daripada atas tadi, merujuk kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam As-Sahihain, apa makna As-Sahihain? 2 kitab sahih, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ini tentang
tanda-tanda orang munafik. Rasulullah jelaskan ciri-ciri orang munafik. Apa ciri dia? Ukuran orang munafik ni macam mana? Dalam hadis ni Rasulullah bagi tahu ada 3 ukuran. Thalathun man kunna fihi fahuwa munafiq wa in sama wa salla wa za'ama annahu muslim. Sesiapa yang mempunyai 3 perkara pada dirinya, maka dia adalah orang munafik, walaupun dia berpuasa sekalipun, walaupun dia mendirikan solat sekalipun, dan walaupun dia mengaku muslim sekalipun. Tapi bila ada 3 ciri ini, sebenarnya ia ibarat coklat ataupun racun dalamnya berbalut plastik coklat. Faham tak ni? Dalamnya racun, tapi di luarnya nampak coklat. Luarnya solat, luarnya puasa, luarnya mengaku muslim, tapi ada 3 perkara ini, Rasulullah katakan dia sebenarnya adalah orang munafik. Na'udzubillah min zalik. Moga-moga kita dijaga daripada sifat ini. Apa 3 perkara tuan-tuan? Hadis ni juga sahih. Grade A hadis ni. Yang pertama, idza hadatha kadzaba. Apabila dia bercakap, dia berdusta, dia menipu. Buka je mulut, orang tahu dah, tak boleh pakai. Ini yang pertama. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji, dia sendiri mungkiri janjinya. Dan yang ketiga, wa idza tumina khana. Apabila dia diberi amanah, lalu dia khianati amanah yang diberikan. Zahirnya muslim, zahirnya salat, zahirnya puasa, tapi hatinya rosak, dalamannya punah. Siapa dia? Itulah orang munafik. Yang menyebutkan ini bukan Wan Abdul Halim, yang menyebutkan ini adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang disampaikan Rasulullah itu merupakan imbasan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dah tuan-tuan, itu dalam bab amanah cabang iman yang ke-35. Kita masuk cabang iman yang ke-36. Muka surat 66 tuan-tuan. Salah satu daripada tanda iman mengharamkan pembunuhan jiwa dan jenayah ke atas dirinya. Tidak melakukan pembunuhan ataupun menumpahkan darah. Orang hari ini dia tidak bunuh orang, tapi dia bunuh dari sudut karakter orang. Faham tak ni? Ini juga termasuk daripada tanda iman yang tak sempurna. Tanda iman yang sempurna, dia jaga lisan dia daripada menyakiti orang lain, satu, daripada menumpahkan orang lain. Itu juga termasuk daripada tanda iman. Kita baca dulu firman Allah Ta'ala dalam bab pembunuhan. Muka surat 66. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ. Surah An-Nisa ayat yang ke-93. Sesiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahannam. Kekal ia di dalam neraka tersebut dan Allah murka kepada dia. Tuan-tuan, salah satu perkara ataupun salah satu perbuatan yang menjadikan dosa itu dosa besar apabila diancam dengan ancaman yang dahsyat di hari akhirat. Ukuran dosa besar ni ada 3 ukurannya.
Dosa ni dibahagi pada dua. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Dosa besar ni macam mana? Yang pertama, bila Allah Ta'ala sudah menjanjikan padanya hukuman di dunia lagi melalui hukum had ataupun hudud. Perbuatan itu termasuk daripada dosa besar. Yang kedua, Allah menjanjikan hukuman yang dahsyat di hari akhirat kelak. Maka perbuatan itu termasuk daripada dosa besar. Yang ketiga, apabila Allah Ta'ala datangkan perkataan laknat dalam Al-Quran. Bila didatangkan perbuatan itu mengundang laknat Allah, maka ia termasuk daripada dosa besar. Faham tak tuan-tuan? Ini 3 ukuran yang menentukan sama ada dosa itu kecil ataupun besar. Kalau ada 3 yang tadi, ia termasuk daripada dosa besar. Maka membunuh ini, ia termasuk daripada dosa besar. Mana dalilnya? Apabila Allah Ta'ala katakan, fajazauhu jahannamu khalidan fiha. Balasannya, dia akan berada dalam neraka itu selama-lamanya. Wa ghadiballahu alaih, Allah murka pada dirinya, wa la'anah, dan Allah laknat pada orang tersebut. Dalam Islam tuan-tuan, hukuman terhadap jenayah pembunuhan ini, hukumannya adalah hukum qisas, bunuh balas. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Bagi kamu hukuman qisas itu adanya hayat, adanya jaminan kehidupan. Ini dalam Islam. Bila dia bunuh balas. Tapi hukuman di dunia, kita tengok tak macam tu. Mana buktinya? Buktinya berlaku di New Zealand. Kalau kita ingat pada tanggal 15 Mac 2019. Di Christchurch, New Zealand. Kalau tuan-tuan masih ingat kan? Berlaku pembunuhan di 2 tempat di Christchurch tersebut. Yang pertama di Masjid An-Nur, yang kedua di pusat Islam Linwood. Seorang lelaki, ada warga negara, kita tidak sebut warga negara tersebut. Dia namanya Brenton Toran. Dia masuk ke masjid, dia masuk ke pusat Islam, waktu itu selepas solat Jumaat. Kalau tuan-tuan masih ingat, menyebabkan dia bunuh seramai 51 orang dan tidak kurang daripada 49 orang yang cedera. 51 orang mati sebab dia. Tapi bagaimana hukuman dunia dijatuhkan pada dia? Baru je, lebih kurang 27 Ogos lepas, mahkamah memutuskan dia hanya dikenakan hukuman penjara seumur hidup tanpa parol. Tak boleh buat rayuan. Tak boleh orang lain bagi pengampunan pada dia. Ini je hukuman dunia. Tangan dia seorang, mati 51 orang. Ramai yang cacat kekal. Tapi hukuman dunia, apa dia? Hanya penjara seumur hidup. Makan ditanggung, gemuk dia dalam penjara. Tak ada keadilan di situ. Lalu dalam Islam, bila berlakunya pembunuhan, dikenakan hukuman qisas. Faham tak ni? Dikenakan bunuh balas. Dalam dunia, ada negara yang meletakkan bila berlaku pembunuhan, pembunuh itu tidak dikenakan pun hukuman yang dinamakan dengan bunuh balas tadi. Dalam Islam dikenakan bunuh balas. Dah. Itu dalil daripada Al-Quran yang menunjukkan pembunuhan itu bahagian daripada Al-Kabair, dosa-dosa besar. Kemudian kita tengok dalil daripada hadis. Ada satu lagi dalil Al-Quran, kita ambil satu je. Kita tengok dalil daripada hadis tuan-tuan. Hadis muka surat 67 dalam bab pembunuhan ni. Hadis daripada Abdullah bin Mas'ud. Kita bila menyebut nama sahabat ada adabnya. Kita katakan radhiyallahu anhu. Dalam As-Sahihain, hadis ini juga bahagian daripada hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qitalul muslimi kufrun wa sibabuhu fusukun."
Membunuh orang Muslim adalah perbuatan kufur, dan mengeji orang Muslim adalah perbuatan fasik, perbuatan dosa besar. Membunuh orang Muslim adalah kufur di sini, tuan-tuan, bukan bermaksud kafir ataupun tercabut akidah daripada dadanya, tidak. Tetapi kufur di sini merujuk kepada tahdid, ancaman yang cukup keras, iaitu dia sudah kufur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Faham tak ni? Kufur di sini bukan kafir, tidak, tetapi kufur di sini ancaman yang cukup keras, merujuk kepada orang itu sudah kufur nikmat Allah taala. Dah. Dalil yang kedua dalam bab pembunuhan. Hadis riwayatnya juga. Riwayat siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Dalam Sahihul Bukhari, hadis ni menarik, tuan-tuan. Kalau kita baca hadis ni, kita akan tertanya-tanya satu soalan, seolah-olah antara hadis tu berlaku percanggahan. Macam mana? Rasulullah sebut kan? Awwalu ma yuqda bainan nas yaumal qiyamah fid dima'. Urusan terawal yang dihakimi sesama manusia pada hari kiamat ialah berkaitan dengan darah ataupun pembunuhan. Tuan-tuan, bukankah biasa kita dengar perkara pertama yang akan diadili di padang mahsyar adalah solat, betul tak? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam An-Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, inna awwala ma yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamah min amalihi salatuh. Sesungguhnya perkara pertama yang akan dihisab oleh Allah terhadap hamba-Nya pada hari kiamat adalah salat. Malam ni kita jumpa hadis yang lain, juga hadis sahih, riwayat juga daripada Imam Al-Bukhari. Rasulullah sebut perkara pertama yang akan diadili oleh Allah pada hari kiamat ialah dalam bab pembunuhan. Menunjukkan di sini antara dua hadis berlakunya seolah-olah percanggahan. Macam mana kita nak korelasikan dua hadis dari sudut maknanya seolah-olah bercanggah? Lalu datanglah para ulama hadis mengatakan yang menyebut perkara pertama dihisab oleh Allah di padang mahsyar adalah salat, ia berkaitan dengan hubungan hamba dengan Tuhan. Faham tak ni? Antara hablun minallah. Perkara pertama hablun minallah yang dihisab adalah salat. Hadis ini menceritakan perkara pertama yang dihisab berkaitan dengan hablum minan nas, hubungan sesama manusia. Faham tak ni? Ni dua hadis yang dilihat bertentangan. Lalu bila kita melihat kepada syarah hadis, kita akan dapati sebenarnya ia tidak ada tentangan pun, tidak ada perbezaan pun. Ia hanyalah perlu kepada sedikit huraian, yang salat itu antara hamba dengan Allah, yang pembunuhan ataupun darah ini antara hamba dengan hamba sesama manusia. Dah. Kemudian hadis riwayat daripada Ibnu Umar. Tuan-tuan, kalau kita baca hadis, bertemulah perawi namanya Ibnu Umar, lalu gelarannya bukan radhiyallahu anhu, bukan, tetapi kita katakan radhiyallahu anhuma. Allah redha kedua-duanya. Sebab apa? Ibnu Umar itu namanya Abdullah, ayahnya itu bernama Umar Al-Khattab, kedua-duanya adalah sahabat. Lalu gelaran bagi mereka berdua radhiyallahu anhuma. Kalau kita tengok dalam kitab penulisan para alim ulama hadis, maka kita akan dapati Ibnu Umar sahabat yang kedua paling banyak meriwayatkan hadis selepas Abu Hurairah. Apa punca Ibnu Umar banyak meriwayatkan hadis yang kedua selepas Abu Hurairah? Dia ada dua sebab, tuan-tuan. Sebab yang pertama, ayahnya bernama Sayyidina Umar, kawan baik Rasulullah.
Sebab yang kedua, kakak kepada Ibnu Umar yang bernama Hafsah, isteri Rasulullah. Maknanya dia boleh naik turun rumah Rasulullah ni bila-bila masa, tidak dibatasi oleh waktu. Sebab isteri Rasulullah yang bernama Hafsah itu merupakan kakaknya. Faham tak ni? Ini sebab dia. Sejarah, kalau kita tengok sejarah, oh begini rupanya Abdullah bin Umar, dia banyak meriwayatkan hadis. Kalau kita baca sejarah bagaimana Abu Hurairah meriwayatkan hadis, oh begini rupanya. Kalau kita tengok lagi kenapa Anas bin Malik banyak meriwayatkan hadis, ada sebab-sebab dia. Sebab-sebab itu tidak didapati oleh orang lain. Contohnya kan, saya ambil satu lagi contoh nak bagi kefahaman pada kita. Abdullah bin Abbas, dia banyak meriwayatkan hadis. Dia sahabat yang kelima dari sudut ranking yang paling banyak meriwayatkan hadis. Yang kelima. Yang pertama Abu Hurairah, yang kedua Abdullah bin Umar, yang ketiga Anas bin Malik, yang keempat Aisyah radhiyallahu anha, yang kelima Abdullah bin Abbas. Sebab apa muncul Abdullah bin Abbas banyak meriwayatkan hadis? Dia ada dua juga kelebihan yang tak ada pada orang lain. Yang pertama, dia sepupu Rasulullah. Yang kedua, isteri Rasulullah bernama Maimunah. Isteri Rasulullah yang bernama Maimunah itu merupakan ibu saudara kepada Abdullah bin Abbas. Maknanya dia boleh naik ke rumah Rasulullah itu bila-bila masa. Tidak sebagaimana sahabat yang lain. Faham tak tuan-tuan? Ini sebab dia. Hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu dalam As-Sahihain. La yazalul muslimu fi fushatin min dinihi ma lam yusid daman harama. Seseorang muslim masih berada dalam agamanya selagi dia tidak menumpahkan darah melalui cara yang haram. Cara yang halal boleh tak menumpahkan darah? Boleh. Kerana orang itu murtad, boleh dihukum mati. Kerana seseorang yang telah berkahwin berzina, ketika itu boleh dihukum mati. Itu jalan yang benar, menumpahkan darah. Kerana seseorang itu melakukan pembunuhan, maka boleh ditumpahkan darahnya. Tapi dengan cara selain daripada tiga tadi, itu mengambil darah dengan cara yang salah. Faham tak ni? Tiga cara saja dibenarkan dalam Islam. Murtad, orang yang telah berkahwin berzina. Yang ketiga, bunuh balas. Cabang iman yang ke-37 tuan-tuan, boleh jadi last pada malam ni. 5 minit lagi. Mengharamkan dosa kemaluan dan kewajipan memelihara marwah. Dosa tuan-tuan, ulama bahagikan kepada dua jenis dari sudut pembahagiannya. Yang pertama, ada dosa fahsya, ada dosa mungkar. Inna salata tanha anil fahsyai wal mungkar. Salat mampu menegah diri dari melakukan dosa fahsyak dan dosa mungkar. Apa beza dosa fahsyak dengan dosa mungkar? Dosa fahsyak, dosa yang melibatkan, melibatkan seksual. Manakala dosa mungkar, dosa yang tidak melibatkan seksual. Ada orang berzina dia, tapi dia tidak minum khamar, tidak makan haram. Ia hanya melakukan dosa fahsyak. Ada orang tak berzina dia, tapi dia minum khamar, dia berjudi, itu dia melakukan dosa mungkar. Faham tak ni? Sebab tu kalau kita jumpa dalam Al-Quran disebut dengan dosa fahsyak, disebut dengan dosa mungkar, kita boleh bayang dah. Dosa fahsyak melibatkan seksual, dosa mungkar tidak melibatkan seksual. Faham tak ni? InsyaAllah. Cabang iman yang ke-37 tuan-tuan, mengharamkan dosa kemaluan. Dosa kemaluan ni dosa fahsyak ke dosa mungkar? Dosa fahsyak. Ia bahagian daripada dosa fahsyak. Tanda iman yang sempurna, dia tidak melakukan dosa fahsyak. Kita baca satu dalil daripada Al-Quranul Karim tuan-tuan. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ambil last sekali dalil yang paling panjang kat bawah tu, yang biasa kita dengar. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا.
Janganlah kamu menghampiri perbuatan zina. Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat. Surah Al-Isra ayat yang ke-32. Tuan-tuan, sekarang ni manusia untuk dia melakukan dosa fahsyat, dosa zina ni mudah je. Ana dimaklumkan oleh sahabat-sahabat bahagian penguatkuasaan Jawi di bandar-bandar besar ni, kita tak sebut bandar dia, ada hotel-hotel disebut Hotel Express. Boleh sewa hotel 1 jam je boleh. Nak sewa hotel 2 jam pun boleh. Nak sewa hotel 3 jam pun boleh. Ni di bandar-bandar besar ni. Biasa kita sewa hotel sehari kan. Ni nak sewa jam pun boleh. Apa tujuannya? Kadang-kadang sebahagiannya untuk melakukan dosa fahsyat itu tadi. Na'udzubillah min zalik. Lalu Allah Ta'ala berfirman, jangan kamu dekati langkah zina. Langkah zina ni ada berapa? Ada 6. SOP setan nak memastikan manusia ni terjerumus dengan zina, setan dia akan sediakan 6 langkah. Langkah yang pertama, nazratun. Bila mata memandang yang haram ataupun tidak dijaga pandangan. Yang kedua, ibtisamun. Bila mata pandang, kedua-dua yang memandang tadi saling memberi reaksi lalu tersenyum. Yang ketiga, salamun. Memberi salam. Bila dah pandang, senyum, bagi salam. Cukup bagi salam saja? Belum. Yang keempat, langkah setan untuk manusia terjerumus dengan zina, kalamun. Mula bertanya khabar. Tanya khabar sekian-sekian. Melalui telefon je mula-mula. Melalui Facebook je mula-mula. Seronok tak? Belum lagi. Lalu setan dia letakkan langkah yang kelima, mau'idun. Diletakkan temu janji. Bila kita nak jumpa ni? Bila temu janji, setan dia sediakan langkah yang keenam, liqa'un. Saling bertemu. Bila bertemu, pepatah Inggeris menyebut no free lunch. Tidak ada makan tengah hari yang percuma. Pasti dia mengharapkan balasan. Dua yang bukan mahram, bila sudah bertemu, dibelanja makan, no free lunch. Dia pasti mengharapkan balasan. Na'udzubillah min zalik, kemuncak kepada balasan itulah berlakunya penzinaan. Bermula dengan macam, berakhir dengan macam-macam. Saya dah anggap dia tu macam abang saya. Saya dah anggap dia tu macam kakak saya. Saya dah anggap dia macam keluarga saya. Bermula dengan macam, akhirnya macam-macam, iaitu berlakulah penzinaan. Lalu dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Jangan kamu dekati langkah zina tadi. Ada berapa langkah? Ada 6. Kerana perbuatan itu termasuk daripada perbuatan keji dan salah satu daripada jalan yang jahat. Itu dalam bab memelihara maruah diri daripada dosa fahsyat. Dalil daripada hadis tuan, last muka surat 69. Kita berhenti pada cabang iman yang ke-37. InsyaAllah bulan depan kita akan sambung pada cabang iman yang ke-38. Salah satu daripada tanda iman, tidak memakan dari sumber yang haram. Itu juga tanda iman, insyaAllah. Qulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.